Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Analisis Awani. Dan dalam Analisis Awani pada minggu ini kita bercerita mengenai Minggu Keharmonian di antara penganut agama, di mana ini adalah satu perkara yang disambut sebenarnya secara global sejak tahun 2011, di mana ideanya tercetus dari Raja Abdullah II dari Jordan di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-65 pada tahun 2010. Ini bagi memastikan dan juga bagi masyarakat dari seluruh dunia untuk benar-benar memahami dan juga secara salah satu usaha untuk keamanan sejagat. Dan dalam aspek ini, kita di Malaysia menyambut ianya dalam konteks yang lebih harmoni dan dirasakan bahawa ini bukanlah satu perkara baru bagi kita yang dipraktikkan di Malaysia di bawah jawatankuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut-penganut agama JKM-PKA yang menguruskan dan juga melaksanakan program-program tertentu sepanjang Minggu Keharmonian Antaragama. Itu berlangsung dari minggu ini, dari 1 hingga 7 Februari ini, di mana beberapa aktiviti sudah pun dijalankan, akan dijalankan termasuk dialog di kalangan belia pada esok hari. Tapi dalam kita bercerita mengenai perkara ini dalam aspek yang lebih besar, saya bersama dengan dua orang kuatnya. Bersama saya ialah Saudara V. Kanasami, merupakan ahli tetap bagi JKM-PKA dan juga merupakan naib presiden bagi Hindu Sanggam. Di sebelah sana ialah Tuan Haji Zaid Kamaruddin, merupakan juga ahli tetap bagi jawatankuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antaragama di antara penganut agama JKM-PKA. Terima kasih kerana bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Kalau kita melihat kepada Minggu Keharmonian antara penganut agama, di peringkat global ini tercetus sejak tahun 2010. Akan tetapi dalam konteks kita di Malaysia, dahulunya kalau kita ikut PBB, ianya temanya harmoni. Tapi di Malaysia kita mengambil pendekatan muhibah. Muhibah dalam arti kata lain, ini sesuatu perkara yang sudah dipraktikkan sejak sekian lama dahulu. Akan tetapi dalam konteks kita hari ini, ianya perlu diperhebatkan lagi kerana cabaran dan juga dalam konteks semasa, sedikit sebanyak ada perkara-perkara kecil itu menimbulkan sedikit sebanyak perdebatan dalam platform yang pelbagai. Dalam konteks ini, bagaimana kita melihat pelaksanaan dan juga bagaimana jawatankuasa itu sendiri menguruskan minggu sebegini? Mungkin Saudara Kamaruddin ataupun Saudara Zaid boleh mulakan dahulu. Bagaimana? Ya. Terima kasih dia atas soalan tadi. Dia memang begitulah. Muhibbah, hubungan di antara agama dan sebagainya tidak pernah jadi masalah yang besar dalam konteks masyarakat kita pada asalnya. Dan kalau orang yang dah berumur macam kami ni, memang kita kata masa kita kecil-kecil dahulu tak ada berkawan, bergaul dan sebagainya, itu tidak ada masalah kan. Tapi mungkin kebelakangan ini mungkin kita agak terpisah daripada kehidupan tempat perumahan, interaksi dia berbeza dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak berinteraksi walaupun tak ada masalah. Tak ada masalah tak maksud harmoni secara yang positif yang baik tu, tapi maknanya tak ada masalah. Tapi itu pun cukup bagus tak? Tapi yang itu yang perlu kita jaga. Kalau boleh mengembalikan suasana harmoni muhibbah. Termasuklah kan macam istilah muhibbah tu, satu masa dulu kan selalu dislogankan. Kemudian tu sekarang ni pun dah tak berapa disebutkan. Menghidupkan kembali suasana perhubungan saling faham, memahami, perhubungan yang baik, kerjasama, kan? Bukan saya setakat tidak ada masalah di antara penganut agama. Sami, bagaimana kita melihat dalam konteks semasa mengenai keharmonian di antara penganut-penganut agama? Saya rasa dalam tidak banyak negara-negara di dunia ini yang boleh menyaksikan sambutan Thaipusam baru-baru ini secara sebegitu besar di Malaysia. Begitu juga dengan sambutan-sambutan keagamaan yang lain. Akan tetapi dalam konteks hari ini mungkin perdebatan itu lebih banyak. Banyak juga informasi dapat dari hujung talian dan setiap seorang boleh mengeluarkan pandangan mereka sendiri. Dalam aspek itu, bagaimana kita menjaga dan juga kita mengekalkan keharmonian yang sudah sedia ada? Dan bagaimana cerita-cerita dan juga kisah-kisah yang mungkin the success story of Malaysia dalam konteks muhibah itu perlu diketengahkan lagi? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi konteks Malaysia, Thaipusam is a very good example where kita rasa segala lapisan masyarakat, tak kira bangsa, agama, akan kunjungi Thaipusam. which is basically a festival for Hindus,
But at the same time, when we see that, it's very important that each and every religious people, they should understand the other religious practices. To some extent, yes, when the gathering like Thaipusam is there, then we see multiracial people gather. But still we find that a lot of people do not really understand the religious practices, the rituals. Likewise, the Hindus should also understand the practices of other people's religion. Like Ramadan contohnya. Right, exactly. So, in fact, Malaysia is a multiracial, multi-religious nation with so many religions, and it's important that we should know other people's religious practices, so that kita boleh dapat hayati, hormati agama mereka. And that aspect, I think we are still lacking. Okey, itu saya nak tanya pula ya. Adakah kita kekurangan dalam aspek itu? Dan kalau ianya benar kita kekurangan dari aspek memahami dan juga pendidikan itu, kita tidak boleh menjadikan ini satu pendidikan yang sangat formal, seolah-olahnya itu kalau kita menjadikan ini dalam satu bentuk yang formal, mungkin akan menimbulkan stigma yang lain dalam masa yang sama dan perdebatan yang lain. Bagaimana ini dapat dijalankan dengan suasana yang harmoni? Kalau diambil kira daripada aktiviti dan juga pengisian dalam Minggu Keharmonian di antara penganut agama juga, saya difahamkan semalam berlakunya aktiviti di mana ada gotong royong dan dalam masa sama mengunjungi rumah-rumah ibadah. Ini sedikit sebanyak membuka perspektif dan juga pemahaman itu dengan cara yang berbeza dan tidak terlalu formal yang mungkin akan mengundang dan juga menggugat sikit sebanyak keharmonian itu. Bagaimana platform, bagaimana juga pengisian dan cara itu tepat pada kesesuaian hari ini? Ya, macam ini JKMP KA ni pun, dia sebenarnya diwujudkan kerana ada keperluan. Dan di antara keperluan itu ialah di waktu itu di antara NGO agama ada perselisihan faham dan sebagainya. Ada perkara-perkara negatif yang akhirnya ditubuhkan oleh kerajaan, jawatan kuasa mempromosi persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama. Supaya juga macam NUCC itu pun, kan, kita punya National Unity Consultative Council. Kalau maknanya tak ada sebab, mungkin dia tak diwujudkan. Tapi ini satu pendekatan yang bagi kita amat baik kerana dia menggabungkan dalam satu platform ketua-ketua agama, NGO dan sebagainya, NGO agama. Jadi di situ satu platform di mana kita boleh membincangkan. Kalau tidak, mungkin kita bertindak sendirian di luar, berdepan dengan sesama kita, tapi di dalam konteks ini kita bersama-sama memahami bukan saja persefahaman di antara kita, tetapi memahami apakah isu yang sebenar dan bagaimana kita nak merongkaikan isu itu. Jadi instead of discussing it atau debating it in the media ke ataupun apa, kita duduk di situ, kita faham apa masalah dan kita cuba selesaikan secara bersama. Okey, itu saya nak tanya selepas ini. Platform sudah ada, tetapi diskusi di luar sana juga makin banyak. Dan bagaimana akhirnya nanti kita sering bercerita mengenai dalam konteks keharmonian Malaysia ataupun dunia pun sekali hari ini, sifat wasatiyah ataupun kesederhanaan itu, moderation itu perlu dijadikan sebagai satu tunggak. Akan tapi kita juga perlu akui bahawa moderate tidak membawa dan juga tidak berada di satu lapisan yang popular dan juga mendapat perhatian secara umum. Bagaimana hari ini gerakan-gerakan sivil seperti ini, bagaimana kita nak memastikan suara-suara moderate ini dapat menjadi suara populis sekaligus memberi dan juga memberi mata dan juga pandangan umum kepada masyarakat. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, bertemu kita dalam analisis awal ni, kita masih lagi bercerita mengenai harmoni dan muhibah di antara agama. Minggu ini adalah
Minggu Keharmonian di antara penganut agama, dan itu juga disambut di Malaysia. Ada aktiviti-aktiviti seumpamanya dianjurkan di Malaysia, dan dalam aspek itu jawatankuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama. JKMPKA menjadi platformnya, dan kita nak melihat bagaimana pengisiannya. Dalam blog sebentar tadi kita bercerita mengenai bahawa kita ada interaksi, kita ada pemahaman, kita ada interaksi dan juga toleransinya di situ dalam pemahaman agama. Akan tetapi pemahaman secara lebih mendalam untuk sampai ke tahap menghormati secara konteks yang lebih luas itu banyak lagi yang boleh dilakukan. Platformnya dah ada, pengisiannya bagaimana. Jadi bagaimana itu yang mungkin kita dapat lihat dengan jawatankuasa dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang minggu keharmonian ini. Saudara Rekan Sami. So, as we are decided to say it, Minggu Keharmonian ini, this is the platform itself. It's not just good enough. It's important that we have to work hand in hand with all the community leaders, especially religious leaders who are part of this Jawatankuasa. And it's true here that we ensure that all the activities that has been arranged, this will be a kind of pilot project. The Harmony Walk from temple to the place of worship is a perfect harmony that we've noticed that all walks of life, people of all religions, they can get together. We can always feel free to move to other people's place of worship. So from there, the inspiration of togetherness, to respect other people's religion, other people's practices, other people's, the tolerance as you mentioned, the tolerance and acceptance, as what our Prime Minister has said, I think is a perfect example. Not only it should be a slogan, but it should be in practical terms. So we from the Jawatankuasa here, will try to ensure that it is fully understood by our people. Tapi platform semata-mata tidak cukup kerana interaksinya mungkin ada, akan tetapi untuk menjawab isu, jadi menjuarai suara moderate itu dan juga sikit sebanyak memberikan sedikit kelegaan kepada masyarakat ketika beberapa detik yang agak sedikit tegang, itu masih lagi belum mencapai matlamat sepenuhnya. Mungkin ada tapi mungkin tak sampai sepenuhnya. Bagaimana dalam aspek itu? Kerana masyarakat inginkan sesuatu advokasi secara terus kepada mereka. Masyarakat ingin kalau sesuatu perkara yang pergeseran sikit sebanyak berlaku, mungkin jawatankuasa inilah yang menjadi rujukannya ataupun suara-suara moderate ini yang perlu didengar dalam masyarakat. Bagaimana dalam aspek itu? Dia memang betul seperti yang Cik Zul sebut tadi. One step at a time. One small step at a time. Itu perkara yang penting. Kita dah ada wadah ataupun ini platform ya. Yang keduanya orang yang duduk dalam tu kena kena dapat that chemistry, kerjasama, saling faham-fahami, menghormati, dan ini paling penting sebelum kita bercakap nak memecahkan persoalan. Hubungan kemanusiaan itu dan rasa persaudaraan itu kena ada supaya tak ada perasaan mencurigai dia ni apa strategi dan sebagainya. Tapi maknanya kita duduk di situ cuba merongkaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Saya nak bayangkan di sini kepayahan dan kesukaran yang di ini kan. Masing-masing pemimpin, masing-masing agama itu dia ada konstitusi dia atau pengikut-pengikut dia kan. Pengikut-pengikut menghadapi macam-macam masalah. Dan ada masalah itu yang melintasi agama kan, di mananya di antara agama, isu-isu yang banyak juga di dalam negara kita ni. Jadi the expectation dari pengikut itu ialah pemimpin menyelesaikan kan. Jadi maknanya menyebelahi dia. Jadi kita pun kalau begitu halnya, kalau ada isu dalam masyarakat, katakanlah di antara orang Muslim dan juga orang Hindu katakan. Pasal kami berdua di sini. Kan? Jadi kalau ada isu tu pihak Hindu dengan sokong yang sebelah sana, kita sokong sebelah ini. Jadi maknanya tak jadi benda tu kan. Sepatutnya orang-orang agama ataupun NGO agama ni kita sama dan cuba merongkaikan perkara itu. Tapi ini belum berlaku lagi. Tapi kita nampak jalan arahnya ada. Jalan ke arah itu tu ada. Kadang-kadang kita nampak isu itu terlampau besar dan seolah-olah ramai yang mengatakan bahawa
kita bercerita mengenai perkara ini macam seolah-olah perkara ini tidak pernah ada dalam masyarakat. Keharmonian itu sudah sedia ada, akan tetapi tidak diraikan dan juga tidak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Kalau kita ambil contoh Taipusan tadi, ada salah satu contoh yang menarik. Dan kalau kita lihat kepada beberapa tragedi berlaku pada tahun 2014, MH17, MH370 malah banjir di Pantai Timur sekalipun. Kita tidak melihat kepada perbezaan agama, tidak melihat perbezaan kaum, dan masing-masing membantu atas nama kemanusiaan. Dan perkara ini mungkin dapat dilihat dan juga menjadi persamaan dan konteks titik pertemuannya di situ. Bagaimana kita dapat mempromosikan lebih lagi perkara-perkara dan elemen-elemen seperti ini? Itulah dia isu, maknanya kalau ada masalah besar, maknanya masyarakat akan bersama-sama. Dan kita kuat di arah itu. Itu sekurang-kurangnya itu ada titik yang yang membanggakan lah. Kan? Tapi dia bila isu-isu itu lain cara timbulnya. Terutamanya misalnya isu-isu katakanlah. Kadang-kadang isu ini pun memang susah untuk diselesaikan. Katakan isu anak, berebut anak dan sebagainya. Isu perundangan yang dalam konteks lain. Suami isteri yang bercerai seorang menjadi Muslim katakan, satu rujuk kepada mahkamah syariah, satu mahkamah sivil. Jadi tidak ada satu tempat dekat situ. Jadi mungkin selepas ini kita dapat lihat daripada konteks yang berbeza dan juga konteks yang lebih besar bagaimana jawatan kuasa, bukan jawatan kuasa saja, tapi syur dan juga suara-suara ini yang perlu didengar, mencari penyelesaian yang terbaik kepada isu-isu bangkit. Itu kita bincangkan selepas ini, kerana saya nak tengok juga bagaimana reaksi daripada generasi muda, kerana katanya besok ada dialog Gen Y. Jadi mungkin Gen Y sebenarnya perspektifnya sedikit berbeza. Itu kita nak kongsikan selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awani selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam analisis awani. Kita masih lagi bercerita mengenai Minggu Keharmonian antara penganut agama, dan besok katanya ada forum di kalangan belia. Dan bagaimana kita melihat, mungkin belia mungkin ada konteks dan juga sudut pandang yang sedikit berbeza, dan itu perlu diraikan dan juga perlu diletakkan pada platform yang betul. Jadi bagaimana dalam konteks ini, kerana perbezaan percanggahan pandangan dan juga sensitiviti antara agama dan juga kaum bukan masalah kita di Malaysia, tapi ini masalah global. Dan kerana itu juga Minggu Keharmonian antara penganut agama ini diwujudkan di peringkat yang lebih global. Dalam aspek ini, bagaimana apa yang kita harapkan dan kita jangkakan daripada diskusi yang mungkin berlaku esok? Esok kita akan adakan forum remaja, for the youth forum, based on the title Harmony. Sebenarnya yang youth they are the most important people. You see, they should understand what really harmony is all about. What is interfaith harmony? Not only once you know your own religion, good, but you must also share other people's religion. They should understand, they should respect and also accept what is within other people's religion and your religion as well. So they should have a clear understanding, at least a basic knowledge of all the religious practices and or people of in Malaysia. So this forum will touch on the peace and harmony that is already in existence in each and every religion. That means religious representatives will be giving their views and opinions how religious harmony or peace and harmony is found within their religious scriptures, and how we could blend it together to ensure that the youth understand that each and every religion emphasizes on the religious harmony, and that will lead to peace within mankind. So that aspect will be titik beratkan dalam titik pertemuannya di situ. Yes. Bagaimana kita nak melihat dialog antara agama, dialog antara kaum ini perlu dibanyakkan lagi, kerana platform ini akan digunakan untuk kita mencari persefahamannya itu. Jadi adakah itu perlu digiatkan lagi dalam konteks kita di Malaysia, atau kalau dah ada pun masih lagi banyak platform perlu diadakan dan juga disediakan? Dan ramai juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang konteks ataupun majlis-majlis seperti ini ianya berlaku dalam
aspek ataupun dalam ruang lingkup yang agak eksklusif, bagaimana kita melihat penyertaan dan juga penlibatan? Adakah itu menjadi satu masalah ataupun penlibatan dibuka seluas-luasnya untuk mereka di luar sana? Ya, saya fikir perkara itu boleh diluaskan dalam masyarakat. Tapi ada beberapa perkara yang mungkin kita kena atasi dulu lah. Umpamanya kan isu-isu yang berkaitan dengan satu agama. Dengan agama Islam, umpamanya isu hudud. Kadang-kadang ini penganut agama lain dia reserve atau takut nak membincangkan isu itu dalam forum yang terbuka. Jadi kita kena adakan majlis yang mana bincangan itu boleh secara terbuka dengan amat civilized manner dan sebagainya. Harmoni itu kan? penting. Jadi yang di mana mereka boleh sebenarnya mengeluarkan pandangan mereka, walaupun pandangan itu mungkin dengan serba silap faham dan sebagainya, tak apa, tapi boleh dibincangkan dalam suasana itu, dalam suasana yang boleh mereka juga mendengar penjelasan-penjelasan daripada pihak yang lebih berautoriti lah dalam isu itu. Kita menyebut mengenai tahap pendidikan dan juga kesedaran antara keharmonian agama ini. Dalam konteks itu sudah pasti kita tidak mengatakan perlunya ada satu yang sangat formal untuk dalam aspek itu. Tapi dalam konteks kita di Malaysia, di manakah kita berada dan untuk menuju ke hadapan, apakah yang idealnya untuk setiap satu daripada kita? Mungkin dalam konteks pemahaman dan juga pendidikan dan aspek itu, mungkin kita perlukan cara yang pendekatannya sedikit berbeza. Bagaimana pandangannya? Semalam kami sebenarnya ada bincangan di Kelang dengan pemimpin agama. Salah satu daripada perkara inilah. Kita semua ini Kerana kita take for granted. Kita dah tahu tapi sebenarnya tak tahu. Tak tahu kan. Jadi maknanya kadang-kadang kita kata persefahaman tu penting. Saling memahami itu penting. Tapi macam mana kita nak faham? Kan? Macam mana kita nak belajar? Adakah ada pelajaran? Apakah pendekatannya? Kita cari sendirikah? Kita buat kajian sendirikah? Ataupun dalam majlis yang macam mana? Kan? Di samping itu, kadang-kadang ada juga yang merasakan mungkin takkanlah kita kan kita nak taruh buku ini di sini dan sebagainya. Tapi kan. Walk of Faham ni adalah satu platform ataupun cara pendekatan yang terbaik. Jadi maknanya macam kami dalam JKPKA, ini antara perkara yang kita kena ni memang kita tahu kuncinya saling faham memahami, tapi macam mana kita nak meningkatkan persefahaman itu, saling faham memahami agama masing-masing itu satu formula yang belum lagi kita dapat, tapi itu salah satu daripada usaha yang kita lakukan dan juga akan diteruskan. Dan saya rasa ini saja masa yang kita ada. Kita di Esok Awani sentiasa bercerita mengenai perkara ini dan kita ingin membanyakkan lagi diskusi-diskusi seumpama ini. Terima kasih kepada anda berdua kerana sudi bersama kami dalam analisis Awani untuk malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan atau cadangan, boleh teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Kami aktif di Facebook dan juga Twitter, ataupun terus membuat turun aplikasi mudah alih kami di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja analisis Awani untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak.